Pengenalan yang berkaitan dengan ketidakcekapan pelajar dalam menggunakan perisai komputer. Okey, pada era globalisasi ini kita dapat lihat bahawa pelbagai perubahan dari semua aspek termasuk bidang pendidikan dan juga bidang teknologi komunikasi. Okey, perkembangan teknologi ini menggalakkan pelbagai pihak mendalami ilmu globalisasi melalui penggunaan komputer dan internet. Penggunaan komputer merupakan satu bidang yang asas, pelajaran yang asas yang perlu ditujukan kepada semua pelajar agar mereka sedar dan mengetahui apa itu komputer, kemampuannya, penggunaan serta kesan penggunaan terhadap masyarakat dan peranan komputer itu sendiri dalam membantu menguruskan kehidupan manusia. Selaras dengan perkembangan pendidikan Kerajaan Malaysia, telah menyuruh agar organisasi pendidikan berusaha untuk melakukan transformasi pendidikan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai satu usaha untuk mencapai ke arah negara yang maju. Terdapat kajian lepas dalam negara telah memfokuskan kepada penggunaan komputer sebagai contoh Halimah Badiouzi zaman 1996, penggunaan komputer dan multimedia di peringkat institusi dan pengajian akademik dapat membantu para pelajar untuk mencari maklumat dan melatih para pelajar secara praktikal. Dan kedua, pelajar dapat menggunakan kemudahan internet dan komputer untuk mencari maklumat semasa pembelajaran ataupun selepas pembelajaran. Faktor pertama ialah kekurangan rujukan penggunaan perisian komputer. Para pelajar akan menjadi kurang mahir dalam penggunaan perisian komputer tanpa adanya sumber dan rujukan yang boleh dipelajari oleh mereka. Mereka juga tidak akan mendapat kefahaman yang jelas walaupun perisian ini terdapat banyak manfaat dan boleh memberi banyak kemudahan dari segi cara pengeditan foto dan video walaupun bidang ini terdapat khususnya yang tersendiri di universiti. Punca yang kedua pula ialah peranti komputer yang terhad. Ada juga komputer yang tidak dimasukkan perisian-perisian yang diperlukan oleh pelajar. Bagi komputer yang belum dinaik taraf, maka para pelajar akan menghadapi masalah dalam penggunaan perisian komputer kerana komputer mereka tidak dapat menerima perisian-perisian yang mereka perlukan. Punca yang ketiga pula ialah kekurangan minat terhadap penggunaan perisian komputer. Apabila penggunaan perisian komputer ini memberi kesukaran kepada para pelajar, maka secara automatiknya minat mereka akan hilang. Tambah-tambah lagi, apabila penggunaan perisian komputer ini akan melambatkan kerja mereka dan menjejaskan mereka dalam melakukan sesuatu hal, sehingga mereka juga boleh menjadi stres kerana tidak dapat menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan kerana tiada minat terhadapnya. Langkah mengadakan bengkel secara atas talian kepada para pelajar khusus teknik persembahan visual akan membantu mereka mahir dengan penggunaan perisian komputer. Contohnya, menggunakan tenaga pengajar yang berpengalaman dalam perisian komputer. Namun begitu, penyampaian isi pengajaran haruslah tersusun dan lancar. Bermula dengan cara memuat turun teknik-teknik perhasilan yang tepat dan sesuai, penerangan yang jelas dan penggunaan laras bahasa yang mudah dan difahami oleh para pelajar. Langkah yang kedua ialah mencari sumber rujukan tambahan di internet. Pada era teknologi digital, YouTube merupakan elemen penting dari segi penggunaannya. Banyak maklumat yang boleh didapati dalam aplikasi tersebut. Para pelajar boleh mendapatkan rujukan tambahan dan tutorial berkaitan perisian komputer yang telah dimuat naik di aplikasi YouTube. Terdapat pelbagai rujukan sama ada dari dalam dan luar negara. Pelajar hanya perlu membuat carian sahaja dan terpapar pelbagai teknik yang boleh dipelajari. Kemudahan yang disediakan perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh pelajar. Ilmu itu seluas lautan. Tugas kita sebagai pelajar adalah berusaha mencari ilmu dan jangan hanya bergantung kepada satu rujukan sahaja. Langkah ketiga ialah memupuk minat. Para pelajar perlu mempunyai minat dan bersifat suka meneroka pelbagai perisian komputer. Minat merupakan daya penggerak utama kepada pelajar untuk sentiasa fokus dalam menghasilkan sesuatu yang berkreativiti. Selain itu, dengan adanya keinginan dan daya usaha pelajar untuk mempelajarinya akan mempercepatkan lagi proses kemahiran penggunaan perisian komputer. Kita sedia maklum dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, para pelajar perlulah bergerak seiring dengan
arus pemodenan tersebut. Slide seterusnya membicarakan tentang sumber yang digunakan bagi mendapatkan ilmu. Untuk mengenal pasti punca ketidakcekapan pelajar menggunakan perisian komputer, iaitu melalui sumber bacaan artikel. Kami mendapatkan sumber ini bagi merujuk segala punca yang menyebabkan pelajar tidak cekap menggunakan perisian komputer. Menurut Wan Hussein Wan Ishak dan Fadilah Yamin 2019, penguasaan pengetahuan mengenai ICT telah mencerminkan tahap kemahiran ICT yang dimiliki oleh seseorang pelajar. Perkara ini sejajar dengan revolusi 4.0 di mana pihak industri memerlukan pelajar yang berkemahiran tinggi bagi membolehkan mereka maju ke hadapan seiring dengan pesaing mereka. Hasil kajian dalam sumber ini telah menunjukkan bahawa terdapat sebahagian pelajar, iaitu sebanyak 50%, jarang menggunakan perisian aplikasi komputer seperti database, AutoCAD, grafik dan sebagainya. Perisian komputer atau dikenali sebagai aplikasi ICT yang jarang digunakan oleh pelajar dalam proses pembelajaran menunjukkan bahawa tahap kecekapan dan penguasaan mereka ini agak rendah. Keadaan ini mungkin berpunca daripada sikap negatif pelajar dan tahap kebimbangan yang tinggi terhadap komputer. Perkara ini dapat dibuktikan lagi dengan kajian yang dilakukan oleh Zulkifli dan Raja Mazna 1994 yang mengatakan bahawa sememangnya pelajar ini tidak mempunyai pengalaman dengan komputer. Kebiasaannya mereka mempunyai sikap yang negatif. Oleh itu, situasi ini menunjukkan bahawa para pelajar ini masih perlu dibimbing dan didedahkan dengan teknologi ICT selain dari yang mereka kuasai. Baiklah, sumber lain yang boleh diguna untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca ketidakcekapan penggunaan perisian komputer adalah sumber soal selidik yang diedar secara online kepada pelajar sebagai responden. Sumber ini memberi maklumat yang jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana rata-rata yang memberi maklum balas adalah daripada pelajar yang sering mengaplikasikan perincian komputer, lebih-lebih lagi dalam membuat tugasan. Bagi mengukuhkan lagi sumber, maklum balas yang diterima adalah berdasarkan pemikiran dan perenungan responden mengenai soalan yang diajukan di dalam soal selidik. Antara punca yang telah dimaklumkan adalah pelajar kurang minat terhadap perincian komputer. Hal ini amat memberi kesan kepada pelajar, terutamanya dalam bidang teknik persembahan visual yang menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan Adobe Premiere. Hal ini dapat dipercayai kerana 100% sumber berdasarkan ilmu panca indera terhadap situasi yang dihadapi oleh responden. Oleh itu, antara cadangan untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengadakan bengkel serta memberi galakan kepada pelajar dengan memberikan sijil penghargaan agar pelajar dapat menambah minat dalam penggunaan perincian komputer. Cara untuk menilai kebolehpercayaan sumber-sumber. Okey, untuk membuktikan sumber-sumber ilmu ini betul ataupun tidak adalah satunya adalah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan penggunaan perisian komputer secukupnya dan mengamalkannya. Kenapa saya kata begini? Kerana kalau sekadar kita mempelajari ilmu itu sahaja, kita tidak dapat lagi untuk membuktikan bahawa ilmu itu betul ataupun tidak. Dan ini menyebabkan kita sekadar hanya mempelajari sahaja. Okey. Kita mestilah mempelajari ilmu itu dan mengamalkannya. Dengan ini kita dapat membuktikan bahawa dengan menghasilkan sesuatu karya melalui perisian komputer ini, sama ada mengedit video ataupun gambar, dapat membuktikan bahawa ilmu itu kita mengamalkan betul ataupun tidak. Jadinya kita mestilah mengamalkannya, mempelajari dan mengamalkannya untuk membuktikan bahawa ilmu itu tersebut benar ataupun. Kaedah pemerolehan ilmu. Epistemologi merupakan cabang falsafah yang membahaskan tentang terjadinya ilmu, sumber ilmu, sarana, metod atau cara memperolehi ilmu, kesahan dan kebenaran ilmu.
Jadi kaedah pemulihan ilmu digunakan dalam kajian ini berdasarkan sumber ilmu, akal induktif tak sempurna. Dalam induktif tak sempurna, pekaji hanya mengkaji sebahagian sampel kemudian membuat rumusan umum ke atas keseluruhan objek kajian. Kesimpulan ini hanya bersifat barangkali, bukan mutamat kerana pengkaji tidak mengkaji ke atas semua pelajar. Pengkaji juga menggunakan kaedah kualitatif menggunakan maklumat atau data yang bersifat kualitatif, bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Ianya meliputi bilangan responden yang kecil. Dalam andaian ontologi, tidak wujud satu realiti mutlak tetapi terdapat banyak realiti dalam satu-satu fenomena. Setiap individu melihat, mentafsir dan mengalami sesuatu situasi mengikut sudut pandang berbeza. Justru setiap individu mengalami realiti yang berbeza. Andaian epistemologi mengatakan ilmu pengetahuan dikembangkan dari pemerhatian subjektif. Oleh itu, para pengkaji telah mengutip data dari kalangan responden yang berkait rapat dengan isu yang dikaji. Para responden ini juga dari kalangan pelajar IPT yang menggunakan perisian komputer. Oleh itu, mereka dapat membantu melekatkan kajian ini. Justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah ini digunakan. Okey. Berdasarkan daripada soal selidik para pelajar, kebanyakan daripada mereka mengemukakan pandangan yang sama. Antara pandangan yang terkenal dicadangkan adalah mengadakan bengkel mempelajari penggunaan perincian komputer dan kaedah untuk mencari maklumat yang lebih terperinci dalam internet atau YouTube. Hal ini kerana kaedah ini boleh menguatkan dan mempelajari ilmu penggunaan komputer dengan lebih terperinci, di mana para pelajar bukan saja mempelajari ilmu ini dengan lebih mendalam, malah mereka juga melihat serta menguasai teknik yang baru. Dalam pada masa sama, para pelajar juga turut dapat menanam dan mengasah bakat mereka dengan lebih berinovatif dan kreatif. Dengan ini, negara Malaysia mampu untuk melahirkan insan yang cemerlang setaraf dengan antarabangsa. Okay, itu saja. Thank you. Apa yang kita dapat rumuskan mengenai isu ketidakcekapan pelajar dalam menggunakan perisian komputer? Untuk mengatasi masalah ketidakcekapan pelajar dalam menggunakan perisian komputer, pelajar haruslah meninggalkan pengajaran dan pembelajaran cara lama yang diamalkan selama ini. Sebaliknya, pemikiran pembelajaran dinamik dalam konteks penggunaan teknologi maklumat. Pemikiran positif perlulah wujud dalam kalangan pelajar dasar penggunaan ICT di semua peringkat sistem pendidikan di negara ini bagi membolehkan ICT diadaptasi dan diperluaskan dalam budaya pembelajaran. Persediaan daripada segi mental, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan pelajar adalah penting ke arah sesuatu perubahan dalam sesebuah organisasi. Perubahan sikap dan nilai terhadap IT diperlukan oleh pelajar dalam menghadapi cabaran baru dalam pendidikan. Justru pihak yang bertanggungjawab perlulah lestari komputer supaya penggunaan komputer dalam pendidikan tidak terjejas. Dalam mencapai objektif tersebut, pelajar-pelajar harus diberi latihan dalam penggunaan teknologi baru untuk diaplikasi semasa pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Menurut Rubiah 2003 menyatakan bahawa lantas sikap pelajar yang positif akan lebih mendorong dan menggerakkan penggunaan ICT dan pengajaran dan pembelajaran di peringkat pendidikan tinggi berjalan secara lancar, pantas dan menyeluruh. Pelajar perlu menjadi penggerak dan pencetus kepada perubahan ICT dan pembentuk masyarakat yang digital. Sekian, terima kasih.